Assalamualaikum.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Doktor. Okey, Waalaikumsalam. Okey, jadi baru 3 orang Tapi tak apalah, saya carry on juga. So kita recording, so masing-masing boleh admin lah. Kawan-kawan kita boleh dengar daripada recording nantilah. Okey. Baik Doktor. Alright. Jadi kita sambung kita punya perbincangan kita yang tadi. Okey. Iaitu tadi kita sampai muka surat 32. Okey, so kita mulakan sampai start daripada muka surat yang 33 lah. Okey, sebelum tu saya cuma nak ingat tadi saya ada terbaca message daripada Dr. Zamani. Jadi dia akan ambil kelas selepas lunch esok lah kan. Okey, jadi dia ada mohon untuk PM dia, nombor dia daripada dalam grup tu. Okey, mohon PM dia sedikit background, education dan kerja sekarang. Okey, jadi kalau boleh mohon PM kepada dia sebelum waktu kelas esok, amat sangat dihargai lah. Okey, jadi saya just maklumkan balik apa yang dia message dalam grup. Saya nanti tolong ni WhatsApp PM dia lah. Okey, okey, so kita sambung kita punya pembelajaran, habiskan sikit lagi. Okey, saya ingat tak banyak dah, lebih kurang dalam 16-17 muka surat lagi lah. Okey, so lepas tu esok pun pagi esok mungkin kita saya onkan juga, tapi mungkin kita tak ada buat kelas lah. Mungkin ada pertanyaan ke apa boleh ni lah sebelum kita punya midterm buat ujian pukul 10 nanti. Okey. So okey, so untuk petang ni kita habiskan sikit lagi iaitu tentang aplikasi oscilloscope. Okey, dalam oscilloscope aplikasinya kita boleh ukur voltan. Okey, voltage measurement. Okey, yang mana kita nak ukur voltage measurement ni dengan cara peak to peak voltage value display on the oscilloscope by Betul? Slide dah ya nampak saya. ke? Slide dah nampak. Oh, slide dah. Okey, jap. Sebentar. Okey, nampak Okey, terima kasih Tuan. Okey, Baik. dah nampak Nampak. Okey, baik. Jadi saya teruskan. Untuk voltan, pengukuran voltan, okey. Dia peak to peak voltage value display on the oscilloscope by observing the vertical attenuator volt per division and using the formula. Okey, maksudnya dia adalah pengiraan voltan daripada peak to peak voltage yang mana volt per division kita kali dengan number of division yang kita tunjukkan lah. Okey, so contohnya volt kalau lihat di sini Okey, voltan peak to peak iaitu V division kali dengan number of vertical division. Ingat vertical division iaitu amplitude dia ni. So katakanlah VP P to P iaitu 100, katakanlah setiap satu division kita ni ialah 100 millivolt. Okey, kali dengan setiap satu ni ialah 3.8. Okey, kita punya peak ni ialah 3.8. So kali dengan 2, jadi peak to peak ialah 3.8 kali 2 kali dengan 100. Okey, so ialah 0.76 volt. Okey, so itu adalah untuk AC ni 0.76 volt. Okey, tapi kalau voltan peak saja VP, okey, so dia tak perlu kali dengan 2.
So kita ambil satu bahagian saja, voltan peak, amplitude dia ialah satu senggatan ni ialah katakanlah 100 millivolt per division kali dengan 3.8. Jadi kat situ kita boleh dapat 0.38 volt. Okey. So kalau kita lihat kat sini, dia punya voltan peak to peak, kita boleh daripada peak atas ni ke peak bawah ni. Okey, maksudnya di bahagian positif dan bahagian negatif. Kalau dia suruh cari voltan peak to peak, so kita kena kali 2. Tapi kalau dia suruh cari voltage peak, okey, voltage peak VP saja, jadi dia tak perlu kali 2, dia hanya bahagian positif sahaja. Okey. So itu adalah cara pengiraan untuk voltage peak to peak and voltage peak. Okey. Kalau ikat di sini, okey, voltage peak, voltage per division untuk vertical ialah 100 millivolt per division, tetapi untuk time division ialah setiap satu time senggatan ni ialah 0.5 millisecond per division. Contoh ni lah dia letakkan. So kalau nak kira tentang time, nanti ada cara dia juga. Okay. So ini adalah satu contoh pengiraan untuk voltan peak to peak and voltage peak. Okay. So ini adalah rumus ringkas lah. Kalau tak ingat rumus ni pun tak apa. Yang penting kita tahu berapa satu senggatan ni dan berapa keseluruhan senggatan ni, berapa dia punya tu bacaan. And then kita boleh terus kalilah. Kali and then kali 2 ataupun voltan peak kita boleh satu bahagian saja, tak payah kali 2. Okay, itu sajalah. Okay, untuk voltage peak to peak. Okay, attenuator is device consisting of arrangement of resistor that reduce the strength of the radio or audio signal. Okay, vertical alternator yang inilah. So dia ibaratkan macam senggatan satu-satu grid ni. Okay, selain daripada tu, dia ada period and frequency measurement. Okay, kalau tadi kita tengok dari segi vertical dia, kalau ni kita tengok dari segi dia punya horizontal dia. Yang mana untuk ukur period ni maksudnya tempoh. Tempoh dan frekuensi. Okey, iaitu T dalam rumus apa? Unit SI dia T, time. To measure the frequency of a signal, the waveform must be displayed such the complete cycle. Complete cycle tu maksudnya dia start daripada dia kat kosong. Okey, kosong, naik, turun, kosong balik, turun, naik balik ke kosong. Okay, so ni adalah complete cycle, positif and then negatif, dan sampai kosong balik, itu adalah complete cycle. Kalau tuan-tuan ingat belajar sains dulu, kalau untuk kira tempoh, dia memang macam tu, T sama dengan one cycle. So one cycle, okay, contohnya kat sini berapa division yang kita dapat lihat. Katakan dalam gambaran ini ada 16 division. Saya nak kira satu-satu, mungkin mata penjuling nanti dah ada kat sini 16 division. Okay, so berapa division? So kita lihat number of division. Okay, the period of a cycle is calculated using T sama dengan time per division. Okay, kalau time per division ni, ini apa yang kita set dalam kita punya oscilloscope. Okay, contohnya kalau kat sini kita letak 1 millisecond per division. Kalau lihat dalam warna merah ni, dia ada tulis atau 1 millisecond per division. Okay, dia dah letakkan time per division ialah 1 millisecond per division. Kali dengan number of division dalam satu cycle, iaitu 16 division. Jadi kita kalikanlah. 1 kali 16, kita akan dapat 16 millisecond dalam satu cycle. Okay, so jawapan dia ialah period yang kita dapat calculate ialah 16 millisecond dalam ya saya. Division tu ambil value yang mana? Bilangan kotak ni.
Oh, kena kira ikut graf lah. Graf ni kena kira lah. So kita gariskan satu line kat mana dia Okey. akhir. Okey. Kemudian kita kira daripada start dia 1, 2, 3, saya pun dah terjuling. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Jumpa lagi satu. Ini katakanlah 16 division. Okey, so Okey, daripada okey, sini okey. yang ini mungkin dah tak tepat lah. Tapi kalau yang betul-betul kalau dalam kita punya ni, contohlah kalau kita punya yang tadi mana? Saya suka tunjuk yang ini. Okey. Nampak ni Okey, katakanlah yang ini. So katakanlah kita letakkan dia 16 1 second per division dia jadi 1. Kemudian dia punya frekuensi dia katakanlah 62.5. Lagi teruk. Sekejap. Tadi dia kata ni 200 lah. Okey, so katakanlah 200 Hz. Okey. Kita tak payah tengok tentang voltan dan kita tak payah tengok tentang osiloskop. Sebab osiloskop ini adalah untuk dia punya vertical. Okey. Kalau kita ubah vertical pun kalau cerita tentang period dia tak akan berubah. Dia tetap kalau dia mula daripada sini dia akan habis kat sini katakan kan. So kiralah berapa senggat. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah sini balik. Okey. So ini adalah division dia lah. Katakanlah satu division ni kita katakan dia 1 millisecond. So dia akan ni lah. Tapi kalau sini nampaknya division dia ialah satu senggat ni satu besar ni. Satu kotak besar bukan yang kecil-kecil ni. Division kalau untuk yang gambar ni lah satu kotak besar. Okey. So kalau dalam yang slide tadi division ialah yang satu kotak ni. Satu division ni ialah 1 millisecond dan kiralah bilangan division ni. So maksudnya untuk sistem ni dia ada 16 division jadi period untuk daripada kosong sampai kosong balik satu cycle ialah 16 millisecond. Okay, so bila kita dah dapat tahu berapa period, senang cari frekuensi. Iaitu frekuensi dia ialah 1F sama dengan 1 per T. Sama dengan 1 per 16 millisecond iaitu 62.5 Hz. Okay, so kita tahulah. Okay, sistem kita ni yang kita detect ni berapa Hz. Okay, so ini adalah frekuensi punya calculation iaitu F sama dengan 1 per T. Okay. Next ialah contoh. Katakanlah kita ada satu situation kat sini. Time per division ialah 1 second. Kita letakkan 1 second. Kemudian satu cycle ialah berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 4 division kali dengan 1 second per division, kita akan dapat 4 second. Okey, jadi time period dia ialah 4 second. So frekuensi ialah T sama dengan 1 per F. Jadi F sama dengan 1 per T iaitu 1 per 4 iaitu 0.25 Hz. Okey, sama juga kalau dekat sini. Kalau time division dia dikurangkan kepada 0.5 second. Okey. Nampak bentuk sama. Okey, nampak bentuk sama. Tetapi satu division dia kurangkan kepada 0.5 second. Okey, kalau kita lihat 0.5 second, okey, kita akan dapat 4 division kali 0.5, kita akan dapat 2 second saja. Untuk complete this cycle, dia ambil masa 2 second. Okey, untuk completekan satu cycle ni, 2 second. Sebab setiap satu division ni hanya 0.5.
Kalau sini 1, ini 0.5. Jadi ini lagi cepat dia habis satu cycle. Jadi maksudnya period dia ialah 2 second sahaja. Okay. So untuk frekuensi pula, untuk dia dapatkan satu cycle ni ialah hanya 0.5 Hz. Okay, yang mana F sama dengan 1 per T, iaitu 1 per 2 sama dengan 0.5. Jadi kita tahu frekuensi bagi yang kedua ni 0.5, lagi tinggi daripada frekuensi yang atas. Sebab frekuensi yang atas hanya 0.25, untuk completekan satu cycle dia ambil masa 4 second. Yang ini bentuk yang sama tapi dia hanya ambil masa 2 second untuk dia complete. Okey, sebab masa per division dia berkurang. Okey. Kemudian kita tengok apabila kita kecilkan lagi dia punya time per division, lagi kecil. Katakanlah 1 millisecond. Satu division ni 1 millisecond. Okey, jadi masa yang diperlukan untuk complete satu cycle ialah 4 division kali dengan 1 millisecond, iaitu 4 millisecond. Jadi kalau tadi kat sini 4 second untuk completekan satu cycle, ini 2 second untuk complete satu cycle. Yang ini pula 4 millisecond. 4 millisecond ni ibaratkan 4 second bahagi dengan 1000. Okey, masih lagi cepat, iaitu 0.004 second. Okey, so frekuensi dia ialah 1 per 4 millisecond, iaitu kita akan dapat 1 per 0.004. So frekuensi dia ialah 250 Hz. 250 Hz ni laju lah. So kekerapan dalam masa 1 saat dia boleh menghasilkan 250 cycle. Okey. Maksudnya orang tu buat kerja cepat lah. Maksudnya cycle tu dia cepat. Dalam masa 1 saat 250 benda siap. Kalau yang bandingan ni 1 saat dia boleh siap 4 tak siap 4 pun. Okey, dia lambat lah. Dia ambil 4 saat untuk siap satu benda. Yang ini 2 saat untuk siap satu benda. Yang ini 1 saat dia boleh siap 250 benda. So katakanlah dia 4 saat dia boleh kali 1000 benda dia boleh siap. Contohlah. Ni maksudnya frekuensi ni ialah kekerapan. Kekerapan berapa banyak dia boleh hasilkan dalam masa 1 saat. Okey. Okey. Okay, next ialah dari segi Lee-Sajous pattern. Ini adalah satu rumus dia punya ni lah, YouTube. Mungkin you all boleh tengok nantilah. Okey, iaitu Lee-Sajous pattern result when two sine waves are applied simultaneously to the vertical and horizontal plane of CRO. Maybe kita boleh buka ni, try. Sekejap saya cuba buka kejap. Okey, boleh Doktor, boleh. Okey. Ini macam mana dia control time division Doktor, ni macam buat NSYS Apa NSYS? Apa maksudnya NSYS?
Saya macam pernah tengok benda ni. Ha, Osiloskop dia ni. macam mana? Osiloskop ni pernah tengok? Ah, alat ni yang buat NSYS. Yang NSYS. ukur untuk structure. Apa? Oh, ni siapa bercakap? Ikuan. Oh, Ikwan. Untuk struktur bangunan ke apa ke macam tu? Okey, mungkin different kot. Different, Mungkin nampak lebih kurang sama tapi saya tak pasti NSYS Sekejap. Saya pun first time dengar. apa huruf dia? NSYS. SYS. AN S. Okey. NSYS. Ini okey. Ni macam fluid macam-macam. Dia lebih kurang tu cari fluid. Tapi saya tengok tadi macam buat kat structure osiloskop ni. Saya tengok ni Okay. IR Dr. Syukri tadi dia buat. Oh ya ke? Mungkin yang itu dia Syukri dia buat untuk yang voltage ni structure untuk ni contoh ni. Kan? Rasanya mungkin lah. Structure dia punya dynamic structure punya ni lah. Saya rasa yang osiloskop ni lain. Lain. Dia actually dia tengok signal. Dia tengok signal yang mana kalau kita ada contohnya troubleshoot PCB using oscilloscope. Okay, contohnya macam ni kita nak troubleshoot PCB, kita nak tahu dia ada input output atau tidak, dia okey lagi atau tidak, so kita boleh check oscilloscope ni dengan PCB kita lah. So kita tahu kat sini katakanlah ada berapa voltage dia, so dia akan tunjukkan lah. Ataupun macam ni, dia nak tahu dia punya input output dia macam mana, bagi 5 volt, kemudian dia tukar kepada DC katakan, dia tukar kepada AC katakan, so dia ada ni lah, keluar dia punya wave contohnya. Okay, ataupun macam ni. Macam ni ke. Kalau multimeter macam kadang-kadang kita boleh tukar. Yang ni yang saya tunjuk ni, saya katakan ni. Ada satu apa panggil ni, converter. Kita boleh tukar. Kita tak perlu ada osiloskop. Kita boleh terus tunjukkan pada komputer kita. Okay, so kita boleh check lah kat mana ada, tak ada arus, signal dan sebagainya lah. Okay. Ni yang biasa kalau penggunaan osiloskop lah. Saya rasa untuk NSYS mungkin berbeza. Mungkin lebih kepada fluid simulation ataupun simulation yang lain lah. Okay. Tapi biasa memang kalau orang elektronik, this is the tools lah. Osiloskop ni dia bukan pengganti lah. Dia complex version untuk multimeter yang kita boleh tengok display dia punya dia punya graph kat sini lah terus. Sebab kalau yang pakai multimeter dia tak ada graph tu terus, dia hanya value je kan. So kita tak tahu value tu berterusan ke tak berterusan ke, dalam bentuk 4 segi ke 3 segi ke, macam ni. So kalau nak tahu dia punya bentuk tu boleh tengok dekat
Okey, Doktor. Okey. Baik. Alright, saya kembali ke yang tadi. Okay. Sekejap. Mana? Okay, so Lysergis pattern ni dia adalah, okay, kita terus pergi ke kita punya ni lah. Okay, iaitu when dia ada two sine wave. Okay, two sine wave yang dia applykan kepada kita punya sistem vertical and horizontal simultaneously, serentak. Okay, the shape of Lysergis pattern depend on frequency and phase relationship of two sine wave, yang mana two sine wave of the same frequency amplitude may produce a line, an eclipse or a cycle, depends on the phase difference. Okay, so kalau kita lihat YouTube ni nanti kejap so dia depend on the amplitude, phase difference dengan ratio. Okay, so saya tunjukkan balik. Kita cepatkanlah kita punya ni. Okay, so dia pattern yang macam ni. Dia ada dua pattern kita letakkan sekali. Okay. Ya. Dia ada dua. Okay, yang mana pattern satu dengan pattern dua kita boleh hasilkan dalam bentuk change frekuensi, dia akan munculkan beberapa pattern yang lain lah. Yang ni dia kata phase dan sebagainya lah. Dia ada perubahan-perubahan phase. Kalau frekuensi makin cepatlah dia berpusing. Kalau tinggi frekuensi dia. Pusingan dia macam gitu ke pula dah? Yang ini bergantung pada dia punya ni. Gabungan antara dua elektron tadi yang daripada dua signal. Okey, yang ini untuk satu signal tapi bila dia gabung dua dia ada beberapa bentuk lah. Namanya Lysergis patterns. Dan itu semua berdasarkan kepada dia punya ni. Phase difference yang disebut tadi, amplitude dan ratio. Okay, frekuensi untuk dua wave tadi. So gabungan dia tadi, antara dua tadi menyebabkan terhasillah pattern-pattern yang ditunjukkan tadi lah. Okay. Okay. Okay, ni tak apa, nanti you all boleh check sendiri. Ada dalam, dia punya link ada dalam you punya slide. Okay, so kita go for next slide. Okay, untuk phase measurement, okay, untuk phase dalam Lysergis pattern, untuk phase measurement, an oscilloscope can be used to find the phase angle. Okay, the phase angle between the two sinusoidal quantities of the same frequency and amplitude. Okay, so kalau kita lihat kat sini, dia ada 3 parameter yang Lysergis ni boleh berlaku, iaitu salah satunya ialah phase difference, yang mana bila phase difference, perubahan phase,
So pada masa tu frekuensi dia sama, amplitude dia sama, tapi dia punya phase dia berbeza. Jadi untuk dapatkan perbezaan phase dia ialah sin theta kali sama dengan y1 magnitude amplitude untuk y1 bahagi dengan y2. Okey. Iaitu kat sini kita akan dapat berapa phase theta dia. Okey, perbezaan theta dia antara yang ini dengan yang ini katakan. Okey. So di sini katakan determine the phase angle if y1 is 1.8 dan y2 ialah 2.3. So kita hanya buat kiraan sin theta sama dengan y1 bahagi dengan y2 iaitu 1.8 cm bagi 2.3 cm, kita akan dapat 0.783. Jadi theta sama dengan arc sinus 0.783, kita akan lebih kurang dapat phase dia ialah 51.54. Okey, perubahan antara y1 dengan y2. Okey. So di situlah kita akan dapat phase difference dia iaitu sebanyak 51.54. Okey, contohnya exercise katakanlah phase angle if the ratio of y1 is y1 and y2 is 1.25. Okey, so kita boleh kira sin theta sama dengan ratio ialah y1 y2 bagi y1 sama dengan 1.25. So kita boleh anggapkan y1 bagi y2 berapa, theta adalah berapa lah. Ni contohnya macam ni lah. Boleh tengok. Ni exercise. Okay, katakanlah dalam situasi ni. Okay, dalam situasi ni. Okay, y2 bahagi dengan y2 bahagi dengan y2 bahagi dengan y1 sama dengan cos 1.25. Sama dengan 1.25. Tetapi kalau kita lihat rumus dia, dia nak sin theta mana theta? Okay, sin theta sama dengan y2 bahagi dengan y1. Okay, sin theta sama dengan 1/1 bahagi Tapi formula y1 bagi y2 betul sin theta sama dengan betul. y1 bagi y2. Betul. Jadi kita terbalikkan dia 1 bahagi 1.25. So kita dapat baliklah. Baik. 0.25. So kita akan dapat y1 bagi y2 betul? Sebab 1 bagi 1/25 kita terbalikkan. Boleh nampak apa yang saya fikirkan? Boleh betul. Sama bila dia naik atas jadi negatif Bila dia jadi sin. Yes. Bila dia balik, dia patahkan balik y1 jadi y atas ialah dengan 1 bahagi dengan y1 bagi y2 bagi y1. Jadi dia akan berdapat balik y1 bagi y2 betul? So soalan dia ialah nak dapatkan y1 bagi y2 ialah 1 bahagi dengan 1.25. So kita akan dapat berapalah? Kan contoh kalkulator. Kosong 8 tu.
0.8 ya. Okey, so daripada situ kita dapat 0.8 sin. Sekejap. Terbalik. Ni sin 0.8 kan. Macam mana terbalik sin? Macam mana terbalik sin lah? up sin. Okay. 53 lah. 53 ya? Ha. Betul tak? Sekejap saya pakai calculator saya tak tahu pakai calculator sini. Okay, sin shift sin 0.8 Okay, ya betul 53.13. Okay, so kita akan dapat phase angle kita ialah 53.13. Okay, ni theta sama dengan 53.13. Itu adalah satu cara untuk ni lah kira iaitu kita diberi 1.25 iaitu Y2 bagi Y1. Jadi kita kena dapatkan Y1 bagi Y2 dengan cara 1 bahagi dengan 1.25. So kita dapat 0.8. So daripada situ kita dapatkan 53.13. Okey, boleh Boleh? Boleh Doktor. Boleh. Okay. So next ialah soalan dia determine Y1. Sekarang ni dia soalan dia dia bagi kita yang Y2 dengan theta kosong. Okay. Jadi dia suruh kira berapa Y1. Okay. So tu pun senang. Cari sin kosong berapa? Phase angle sin kosong ialah? Kosong. Kosong. Y2 ialah 4. Okey. Y2 ialah 4. Jadi Y1 ialah? Y2 ialah, Y1 ialah? Kosong lah. Kan? Okey. So kalau dia phase angle dia kosong, dia akan dapat sin theta kosong. So 4 kali kosong, so kita akan dapat Y1 juga kosong lah. So basically itulah cara kiraan dia, very simple. Y2 4. Okay. Alright. So dalam phase measurement, okay, yang ini macam mana nak tunjukkan keluarkan pattern-pattern ni. Okay, so bila phase Y24. Okay, kalau kita lihat, okay, dalam phase angle, phase measurement, okay, untuk list saja figure yang begini, okay, dia adalah vertical deflection between this, yang mana phase dia kosong, bentuk macam ni. Kalau phase dia macam ni, 180. Kalau phase dia macam ni, dia adalah 30 ataupun 330. Yang ini bulat, dia phase dia 90 ataupun 270. Okay. So ini adalah bentuk-bentuk dia dan phase measurement yang telah ditunjukkan lah. So kita boleh lihat kat sini dia punya rumus lah. Okay, bila dia phase tu kosong, bentuk macam ni. Bila phase 180 macam ni. Bila dia 90, 70, 270 macam ni. Yang ini untuk yang 30 ataupun 330. Okey.
So ini adalah pattern-pattern Lysage's patterns lah. Tapi ni saya nak buat soalan pun tak tahu nak buat soalan. So basically just for your knowledge lah. Okay. Okay, so dalam Lysage's pattern, okay, dia ikut dia punya berapa hertz. Contohnya kalau 1 hertz pada x-axis dan 1 hertz pada y-axis, dia tidak dia tak ada apa kata statik lah, dia akan bergerak-gerak. Tapi kalau dalam 1K dia akan moving up and down. Okay. Lepas tu kalau dia dalam satu pattern yang dalam satu frekuensi yang sama, 1K pada x-axis dan 1K pada y-axis. Okay. So dia akan stay station. Okay. So apa maksud non-stationary ni? Ini adalah kerana terlalu rendah frekuensi dia, dan stationary ni because of high frequency. So dia boleh stay dan kita boleh nampak dia punya line tadilah. Okay, so untuk Lysage's pattern, untuk frequency measurement pula, tadi phase measurement, ini frequency measurement. Okay, frequency measurement to determine frequency by comparing it with the non-frequency. Okay, iaitu kita comparekan frekuensi yang ada tu dengan non-frequency. The unknown frequency FB is presented to the vertical plate and non-frequency FH is represented to the horizontal plate. Okay, so kalau lihat di sini, unknown frequency pergi ke V, vertical, non-frequency pergi ke H. Okay, ini adalah oscilloscope lah. So screen kita akan nampak seperti ini. Okay, dalam bentuk yang dalam bentuk berpintal ni lah, berpintal. So kalau kita lihat yang di sini, Lysage's pattern with 2 different frequency. Kalau tadi phase bentuk dia jadi macam ni saja. Tapi kalau dia bentuk berpintal, dia adalah 2 different frequency. Okay, untuk frequency measurement, the more complex the ratio between horizontal and vertical, the more complex the Lysage's figure. Okay, lagi kompleks dia punya ratio antara frekuensi 1 dengan 2. 1 dengan 2 tu maksudnya, contohnya kat sini frekuensi 1 dengan 2 ni ialah 3, 1. Ni ratio ratio. Katakanlah ini horizontal vertical yang diletakkan ni, katakanlah 1, 3, 1 dia jadi macam ni. Katakanlah 3, 2, 3, 2 dia akan jadi macam ni. Dia berubah-ubah mengikut ratio yang kompleks lah. Okay, jadi untuk determine dia punya frekuensi from any Lysage's figure, use the formula. Okay, iaitu FV sama dengan number of horizontal loops bahagi dengan number of vertical loops kali dengan FH. Jadi kita akan dapat FV ni lah. So berapa banyak horizontal loop dengan vertical loop kita kali dengan FH. So kita akan dapat frekuensi untuk unknown. Unknown ni maksudnya yang kita tak tahu tadi. So kemudian ataupun dengan cara FY bagi FX sama dengan number of horizontal loop bahagi number of vertical loop. Kita akan dapat FY ataupun FX. Bagi untuk non-integral frekuensi pun sama, pun cara yang sama, iaitu tapi dia menggunakan bukan loop, dia menggunakan tangencies. Okay, so mungkin kita boleh tengok. Okay. Kat sini dia kita boleh lihat satu nisbah 1 V1 H1, so dia akan hasilkan bulat lah. Bila 2 1 dia akan ada 2 bulat, bila 3 1 dia ada 3 1 3 1. Okay, ini dipanggil sebagai berapa loop tadi dia ada 4, 5 dan sebagainya. Okay, kalau lihat di sini bawah ada FV sama dengan 1 FH, FV sama dengan 2 FH, FV sama dengan 3 FH, FV sama dengan 4 FH sampailah FV sama dengan 5 FH katakan.
Dan di sini kalau kita lihat integral frekuensi ni, dia ada setengah FH. So bila ada satu FV, sama dengan setengah, dia ada dua vertikal. Okay. So maksudnya kat sini horizontal ni ialah yang horizontal, horizontal. Kalau vertikal, yang ni vertikal. So maksudnya vertical loop ni. So maksudnya dia ada untuk yang ini satu horizontal bahagi dua vertikal. Okay. Yang ini tadi dua horizontal, satu vertikal. Okay, itu yang didapat dua horizontal, satu vertikal. Jadi VFV sama dengan 2 FH. Sama lah kat sini. Dia ada 5 vertikal horizontal, satu sahaja vertikal. Jadi 5 FH. Kalau kat sini dia ada satu vertikal, satu horizontal, tapi yang lain adalah vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1/5 FH. Okey, ini kalau boleh kaitkan gambaran ini dengan apa tulisan bawah ni, kita boleh kaitkan dengan rumus kita. Okey. Okey. Kalau untuk non-integral frequencies, okey pun sama tapi dia tangencies. Okey, tangencies ni berapa banyak tangencies dia. Katakanlah untuk rumus yang ini, horizontal dia ialah horizontal 2, 3. Okey, untuk vertikal dia ialah 2, 1, 2. So FV sama dengan 3/2 FH. Okey, sama juga kat sini kita nampak horizontal tangencies dia ialah 2, 1, 2. Untuk vertical tangencies ialah 3, 1, 2, 3. Jadi rumus ni ialah FV sama dengan 2/3 FH. Okey, sama juga kat sini. Alright, ini untuk non-integral frequencies. Okey. Okay, so rumus dia untuk integral, ini untuk horizontal. Tapi kalau lihat kat sini kita boleh nampak teruslah berapa FV, FV sama dengan berapa FH. So kalau FH tu diberi, so kita just kali je lah berapa frekuensi yang kita tahu tadi. So kita akan dapat FV tadi. Alright? Okay, so katakan ini satu soalan. Let's use patterns, frequency measurement, two sine wave of equal phase and amplitude. Dia kata equal. So, tadi soalan yang sebelum ni example, dia kata phase dia berubah tapi amplitude dan frekuensi dia sama. Untuk soalan ni, dia kata phase dan amplitude dia sama. Apply into inputs XY mode. And if the signal applied to horizontal input twice, okay, twice, the frequency and the vertical input signal sketch Lissajous waveform. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat, okay, FV sama dengan 1/2 FH. Okay. Okay, kalau dia kata kat sini iaitu FV sama dengan 1/2 FH. FV 1/2 FH yang mana? Satu per 2 FH. Okay, yang macam ni lah. Okay, iaitu dia ada satu vertikal, satu horizontal, dua vertikal. Okay, so kita akan dapatkan dia punya solution dia bentuknya macam bentuk 8. Okay, so dia suruh kira lah sketch Lissajous waveform yang terhasil daripada yang ini. Okay. Okay. Kalau yang non-integral kebiasaannya dia lebih apa kata kompleks lah Nombor dia kalau lihat 3/2, 2/3 dan sebagainya. Kalau lihat untuk integral dia hanya 1/5 ataupun 5/1, 1/3, 3/1. So ni lebih kompleks lah So kalau kita lihat yang ini dia FV 1/2 FH. So kita akan dapat yang inilah FV sama dengan 1/2 FH. So kena lukis gambar ini 8 ni. Alright. So two sine wave of equal phase and amplitudes are applied to the input. Okay, terminals and oscilloscope operating in XY mode. Okay, dia kata vertical input is twice. Okay, tadi dia kata horizontal input is twice. Okay,
So vertical input is twice. So maksudnya FV sama dengan 2FH. Okay, so mana satu? So jawapannya ialah bentuk ini. Yang mana dia vertical tadi twice. So vertical twice, dia akan dapat FV sama dengan 2FH. So jawapan dia ialah yang ini. So untuk example yang ini, exercise yang ini. Boleh semua? Boleh, betul. Okay, baik. Alright, tinggal sikit lagi, tinggal satu lagi. Okay, jadi akhir sekali, okay, dalam digital storage oscilloscope pula, okay, DSO. Kalau dulu CRO, cathode ray oscilloscope. So DSO ni, dia adalah satu industrial application yang biasa sangat digunakan sekarang. Okay, dia adalah lebih simple daripada CRO yang mana CRO adalah analog lah. Okay, so dengan menggunakan it replace the unreliable storage method used in analog storage scope. Okay, kalau dulu CRO dia analog storage scope, tapi sekarang ni kalau DSO dia adalah menggunakan digital memory. Okay, which can store data as long as required without degradation. Okay, dia data tu tak akan berubah sebab dia menggunakan digital memory untuk simpan dia punya data. Okay, it is allow complex processing of signal by high-speed digital signal processing circuit. Okay, the vertical input instead of driving the vertical amplifier is digitized by using analog digital converter. So maksudnya kalau dulu analog saja, bila gunakan digital storage oscilloscope, dia convert kepada analog digital converter yang mana bila dah ada pakai 0101 dia sukar untuk dihilang lah. Dan to create a data set is stored in the memory of a microprocessor. Okay, dan selain daripada tu, selain daripada diguna dalam DSO ni, selain dia tak guna cathode ray tube, sekarang ni kita gunakan LCD flat panel. Okay, for example, untuk kecilkan lagi dia punya ni lah, punya size dan sebagainya. Dan selain daripada tu, untuk DSO ni dia menggunakan color LCD display. Kalau dulu nampak warna hijau dengan warna tu je, sekarang ni dia adalah macam-macam warna dah. Okay, so lebih interaktif dan lebih mudah faham lah kalau nak tengok ni. Okay, so kita boleh lihat contohnya beginilah. Okay, so kita ada warna hijau, warna kuning, warna biru dan sebagainya. Lepas tu function dekat sini pun kadang-kadang sekarang bukan sahaja kita boleh tekan kat sini ataupun pilih, kita boleh touch screen dekat sini. Okay, so memang lebih sangat mudah lah. So kat sini ada tempat untuk USB, untuk kita sambungkan kepada komputer dan sebagainya, untuk kita sambungkan kepada USB kita, untuk kita savekan data ni. Sebab kadang-kadang kita nak buat report, kita susah nak capture, takkan nak ambil gambar kan. So tak cantik. Doktor, Ya saya. Cuba bagi contoh. Biasanya apa projek yang dibuat menggunakan ni lah. Oh okey, projek Okey, ini contoh. pengalaman saya lah Pengalaman saya. Macam saya nak tengok berapa power yang dikeluarkan oleh saya punya apa panggil, masa tu saya buat Blu-ray Blu-ray drive. Saya nak tengok power yang keluar daripada laser Blu-ray tadi. Susah sikit nak bayang Contohnya kita nak tengok apa cara yang mudah Yang saya buat dululah Yang saya mudah nak ceritakan. Katakanlah Blu-ray, kita punya hard disk, kita punya disk disk CD ke DVD dan sebagainya Okey. Kadang-kadang Blu-ray yang kita keluarkan yang dipancarkan daripada dia punya pemancar, apa orang kata, writer dia tu, burner. Okey, burner. Masa tu saya buat untuk Blu-ray. Okey.
So benda ni dia akan bakar dia punya media bawah CD tu bawah Blu-ray disc tu untuk hasilkan dia lekuk ataupun bila lekuk tu, so bila dia pancarkan dia tahu yang ini ada lekuk atau tidak, ada lekuk atau tidak. Itu yang namanya disc tu kita panggil burn disc. Okey, kan kita burnkan disc tu, so kita akan dapat ada perubahan antara lekuk iaitu lekuk tu katakan nilai dia 1, yang tak lekuk tu 0. So 101010 kita encode kan dia, so kita akan dapatkan data untuk satu disk tersebut. Katakanlah dalam masa tu Blu-ray tadi tu dia power dia tak kuat. Sepatutnya kita bagi kita punya kita punya command ialah 200 miliwatt katakan. Tetapi apabila kita check dekat dalam kita punya circuit, okey, hanya 150 miliwatt saja diberi. Okey, so saya boleh keluarkan katakan kat sini gambar ni. Okey, kat sini kita punya katakanlah ini kita punya actual, dan sekat sini kita punya command yang kita programkan dalam komputer masuk dalam kita punya driver tadi. So command kita banyak ni tapi yang keluar sebenarnya banyak ni. So maksudnya ada pengurangan dari segi watt yang dipancarkan, power yang dipancarkan. Jadi kat situ kita tahu yang dia punya chip dekat situ dah rosak ataupun telah mungkin rosak kerana elektrostatik dan sebagainya. So kita boleh tunjukkanlah yang kita punya data tadi yang kita dapat dekat osiloskop tadi untuk kita tunjukkan, macam saya tunjukkan pada my boss lah kenapa this Blu-ray drive yang kita ada sekarang tu rosak. So sebabnya mungkin sebab kena elektrostatik yang tinggi. So dia punya chip tu rosak, so chip tu rosak bila kita tukar kita boleh baikilah dia punya tu. So ini adalah contoh-contoh adalah contoh yang saya buat sebelum ni lah. Okey, selain daripada tu mungkin dari segi PWM. PWM pernah dengar? Oh, tak benar tu. Tak pernah dengar PWM ialah Pulse Width Modulation. Okey, pulse width modulation saya boleh searchkan sekejap. Okey, pulse width modulation. Okey. Okey, boleh nampak yang ni? Boleh Doktor, bentuk graf. Okey. So untuk pulse width modulation, ini adalah satu cara macam mana nak control dim untuk LED Ini cara untuk kita kontrol LED contoh Kalau untuk satu cycle, katakanlah 100%, okey, sebanyak 3 volt. So kita nak bagi keseluruhan 3 volt, kita akan bagi 100%. Tetapi kalau kita nak dim malapkan LED tersebut kepada hanya 1.5 volt sahaja, jadi kita boleh letakkan half, 50%. Okey, 50% daripada 3 volt, so hanya 1.5 volt akan diberikan kepada LED tersebut untuk menyala. Jadi bila 1.5 volt diberikan kepada LED, so dia akan lebih malap lah. Okey, so bila malap, so maksudnya kat sini kita boleh check, okey, dekat output pada LED tu, kita checkkan juga pada osiloskop. Okey, osiloskop. So kita akan nampak program kita macam ni. Tetapi dalam actual circuit kita, litar kita, dia akan hasilkan yang bentuk mungkin ada delay ke atau ada overshoot ke.
Okay, so benda itulah yang kita boleh tunjukkan kepada ataupun tunjukkan kepada semua macam mana LED tadi menyala. Okay, mungkin saya boleh tunjukkan kod YouTube. PWM for LED dimming using oscilloscope. Okay. Okay, so contohnya macam ni tapi ni lain PWM signal on oscilloscope. Okey, dia nak tengok signal yang diberikan kepada servo ni. Okey. Sekarang ni PWM dia terlalu rendah kecil. Ni kalau lihat dia dah makin besar 5 volt makin besar. Dia punya ni kecil. Okey, kalau tengok motor ni dia okey, macam mana dia nak kontrol, dia nak tengok kontrol dia bergantung kepada dia punya PWM yang telah diberikan kepada servo tersebut. So dia nak display, dia gunakan inilah. Okey, kalau lihat dia scale kan, satu division ni ialah 1 millisecond. Okey. So dia boleh increasekan dia punya apa nama yang dia pusingkan tadi. So dia akan nampak okey, dia punya frekuensi dia sama, satu vision ni, tapi dia punya perubahan kepada apa nama kontrol yang diberi ialah meningkatlah. So dekat situ servo dia akan berubahlah. This is macam mana PWM boleh didisplaykan pada oscilloscope. Dan biasanya PWM ni semua kita dalam programming lah. Dalam programming boleh diprogramkan, kemudian daripada situ kita boleh kontrol kita punya LED, motor dan sebagainya lah. Itu gunanya oscilloscope. Kalau kita pakai digital multimeter, dia hanya nampak value saja, dia tak nampak pergerakan tu. Ini LED. Ya. Saya nak tunjukkan tu apa nama oscilloscope. Ada tak?
Alamak, tak ada Sekejap. Kalau ada apa pula? Okay, so basically ikut soalan siapa tadi? So oscilloscope ni, dia biasanya kalau kita nak display kan apakah yang kita nak lihat lah. Okay, dalam kita punya circuit tadi. Kalau circuit tadi kita programkan dia macam PWM, contohnya 50%. Okay, contohnya 50%. Okay, adakah kita punya actual PCB kita tu, kita nak confirmkan dia 50%, so kita boleh lihat lah. Okay, so itu adalah contoh macam mana penggunaan oscilloscope dalam electric troubleshooting. Okay, okay ke? Okey doktor, masih okey lagi. Okay. Alright. So, okay, selain daripada tu, ini kita habiskan sikit lagi, last. Okay, untuk dataset also can be sent using LAN 01. Okay, LAN 01 ni maksudnya network lah So, maksudnya kalau kita ada kita punya oscilloscope ni, ada cucu pada RJ45, iaitu network punya connector. So, kita boleh proses dia dalam network lah. So the scope's own signal analysis software yang mana kita boleh extract time domain features seperti rise time, pulse width, yang ni saya katakan pulse width lah. Okay, amplitude, frequency spectra, histogram, statistik dan sebagainya. Okay, yang mana benda ni boleh digunakan dalam ataupun disk drive. Disk drive analysis ni yang saya katakan Blu-ray disk tadi lah. Okay, ataupun power and electronics. Okay, yang mana kata kita lihat signal tadi, apa yang signal kita dapat daripada PCB. Okay, kita boleh analisis dia dengan masukkan digitizer, kemudian digital storage, dan kita boleh tunjukkan kepada kita punya CRT ataupun kita punya oscilloscope lah. So daripada situ kita boleh keluarkan dia punya data yang daripada signal tersebut. Kan, kalau orang elektrik ni, dia kalau saya lah dulu, mechanical biasanya dia akan bermain dengan hardware, besi, mekanism. Kalau yang tak nampak tu pun heat, katakanlah heat kan tak nampak. Yang lain material, fluid pun masih nampak lagi, melainkan fluid yang daripada air lah. Air fluid tak nampak lah. Okay, tapi orang electrical ni dia memang benda semua tak nampak. Sebab bermain dengan elektron kan, electrical elektron. Memang bermain dengan benda yang tak nampak. Jadi macam mana kita nak nampakkan elektron tadi, kita bermain dengan oscilloscope lah. Okay. Dengan PCB, kita tengok PCB tu dia rosak ke tak rosak, kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tahu. Melainkan kita sambungkan dia dengan oscilloscope. Barulah kita tahu benda ni on ke, tak on ke, okey tak okey ke. Kalau kita tengok dengan mata kasar memang tak tahu apa yang berlaku ke dalam PCB tersebut, rosak ke tak rosak. Hanya kita nampak kalau ada kesan terbakar pada komponen tersebut, betul? Ataupun berbau hangit ke apa ke, baru kita tahu benda tu dah rosak ataupun benda tu dah short circuit ke contoh kan. Kita sebab ada bau dan sebab ada terbakar ataupun sebab
sebab mungkin ada kesan terbakar dan berbau lah. Okey, itu sahaja yang kita boleh lihat. Tapi kita tak boleh lihat punya dalaman tu macam mana pergerakan arus tersebut. Jadi kita perlukan satu alat untuk ukur tahap kerosakan dia lah. Okey. So dalam electrical dia memang macam tu. So kalau tengok secara mata kasar memang tak nampak. Tapi dalam mechanical yang seperti yang tuan-tuan measure sekarang ni, kalau dalam mekanisme dynamic, static, nampak je ada geseran, kita nampak ada panas ke ataupun ni kan, ataupun ada bunyi ke. Tapi dalam electrical dia tak ada benda tu. So kita memerlukan oscilloscope untuk mengesan sesuatu parameter tu problem atau tak. Okey? Ada nak tambah tadi ke? Tak ada. Okey, teruskan. Okey. So saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Kita dah cover chapter 3 dengan chapter 4. Okey. So esok pukul 10 kita akan dalam 10 suku lah. Okey, 10 suku saya akan start buka pada Ulearn untuk you all dapat download soalan lah. Dapat download soalan. Kemudian boleh ke nak start pukul 10. Lambat sikit. Saya ingat 10 suku sampai berapa tu? Saya ingat dalam 10 suku start download. Kemudian start buat 10.30 sampai pukul 12. Kemudian 12 sampai 12 suku boleh upload jawapan lah. Okey. Boleh? Boleh. So pagi tu kita free time. Tapi saya akan on kalau ada siapa nak tanya ke apa. Chapter yang kita akan masuk ialah chapter 1 dan chapter 2 dahulu. Okay. So yang lain tu mungkin akan jadi final lah. So itu sahajalah untuk bahagian saya. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ni maklumkan dalam WhatsApp ataupun pagi esok saya akan onkan kalau ada pertanyaan lah. Attendant hari ni macam mana? Soalan. Ya saya. Macam mana? Attendant hari ni macam mana tu? Okey, attendant hari ni kita kan buat ikut apa nama? Sekejap, share konten. Saya tutup ni. Okey, kita kan menggunakan Webex ni. Okey, nanti saya akan lihat dalam saya punya Webex punya report. Kita akan nampaklah siapa yang masuk hari ni dan siapa yang tak masuk. Okey? Okey, betul. Tapi daripada tadi memang 4 orang ni ke? Atau ada tambah? Tadi saya tengok Syafiqah dengan Syamili ada. Tapi tak apalah, untuk attendance saya boleh lihat daripada Webex. Okey, betul. Ada ya? Okey, tak apa. Biasa kalau pakai Webex ni mudah sikit. Kita boleh tengok siapa yang keluar masuk yang stay. Mungkin kat sini 4, mungkin ada yang terkeluar, ada yang masuk tadi kan. Tapi tak apa, yang tu saya akan lihat daripada report yang Webex ni keluarkan lah. Okey? Okey. Okey, terima kasih semua dan selamat maju jaya untuk esok. Kalau ada apa-apa persoalan boleh inilah maklumkan. Kita chapter 1 dan 2 saja. 1 dan 2 ni simple, mudah je. Okey, terima kasih semua. Soalan yang mudah lah Dato'. Okey, selamat petang. Okey, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih.